Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita bersabar sebentar tadi kerana ada sedikit internet problem dekat rumah Ustazah. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya berjalan lancar walaupun mungkin ada delay sikit pada Ustazah punya miming, tapi tak apa, Alhamdulillah as long boleh dengar suara Ustazah dengan baik, itu pun rasanya syukur pada Allah dah sangat memadai. Boleh sahabat-sahabat semua? Puan Nabila Ibrahim, okey semua? Puan Ainah Julhi, tak ada suara ke? Tak ada suara Kenapa jadi tak ada suara yang ada suara, ada yang tak ada suara kan? Kalau tak ada suara mungkin kena check tuan-puan punya ni jugalah kot. Alhamdulillah. Okey, jelas Kak Ji Alhamdulillah, Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, mari kita mulakan dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, kita mohon kepada Allah jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah kesejahteraan dan kebahagiaan. Kesejahteraan yang seperti apa, kebahagiaan yang seperti apa, jalan lurus, kesejahteraan, kebahagiaan seperti mana yang telah Allah kurniakan nikmat tersebut kepada para anbiya, kepada para mursalin, kepada para syuhada dan para salihin. Sebab itu, kalaulah kerana kebodohan kita, kejahilan kita, kita nak bahagia, tapi dalam pandangan kita, dalam rangka kebahagiaan kita, dalam perancangan kebahagiaan kita, tiba-tiba meninggalkan pedoman yang dibawa oleh para nabi, pedoman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat dan tidak meniru, cuba memperhalusi, mengambil pengajaran daripada kehidupan para ulama, khususnya para anbiya, para mursalin. Maka sebenarnya yang kita nak cari atas nama kebahagiaan itu hanyalah sebuah fata morgana sahaja. Kita sangkakan padanya ada kebahagiaan, tapi percayalah, kalau kita tidak kembali kepada jalan Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya tidak ada kebahagiaan selain daripada jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suratul Fatihah itu ada nikmat yang terlalu besar. Ada satu manhaj hidup yang terlalu sempurna, sahabat-sahabat sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini kita teruskan dengan hikmah yang kelima. Sebelum itu sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ingat Alhamdulillah bahawa kita ada nak menyambung sedikit daripada hikmah yang keempat yang telah pun Ustazah bentangkan pada minggu lepas, namun di sana masih ada sedikit lagi yang Ustazah nak jelaskan, nak huraikan, dan insya-Allah kita bawa pada hari ini insya-Allah untuk kita melihat sedikit lagi huraian daripada hikmah yang keempat sebelum Ustazah lanjutkan terus kepada hikmah yang kelima. Sahabat sekalian,
pada hikmah yang keempat kita bercakap tentang tadbir. Ya, bagaimana mengurus tadbir. Rehatkanlah diri daripada mentadbir sesuatu yang sehingga tadbir kita itu menafikan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengurus seolah-olah kita pandai. Kita mengurus seolah-olah kita berkuasa. Kita mengurus seolah-olah kita alim, kita tahu. Ya, kita dapat menjangkakan apa sahaja yang akan berlaku. Padahalnya sama sekali tidak. Ya, kita mengurus sampai kita lupa bahawa kita adalah hamba Allah. Kita mengurus sampai kita lupa dengan hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan. Maka itu adalah ya mengurus dalam erti kata tadbir yang keji, ya tadbir yang tak sepatutnya berlaku. Jadi apa yang Ustaz akan mengulang balik semula yang kita dah hurai pada minggu lepas. Ustaz langsung kepada 10 corak pemikiran dalam memahami isqat tadbir al-uyub berkait pengurusan tekanan. Yang kita maksudkan dengan jangan rehatkanlah diri, maknanya rehatkan diri daripada tadbir-tadbir ya yang sepatutnya kita tak buat macam tu. Ya, kita mengurus dalam keadaan kita bersandar kepada Allah. Ya, kita tahu sejauh mana kemampuan dan upaya kita dan sehebat mana, segagah mana, sedahsyat dan luar biasanya, mutlaknya keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, mari kita lihat pada yang pertama. Yang pertama ialah meyakini bahawa ketentuan itu datangnya daripada Allah dan sentiasa di dalam pemeliharaannya. Sahabat-sahabat sekalian, yakin, percaya, faham benar-benar semua ketentuan itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata sesuatu itu hanya berlaku kerana sebab musabab, tidak. Hanya kerana asbab, tidak sahabat-sahabat sekalian. Ya, sebab ada kuasa yang mutlak, ya, yang berkuasa, yang menentukan sesuatu itu, iaitu kuasa Allah, kehendak Allah, ya, atas segala sesuatu. Sebab itu, pertama sekali kita harus meyakini, memahami, mempercayai dengan begitu teguh sekali bahawa ketentuan itu datangnya daripada Allah dan segala-galanya di dalam pemeliharaan Allah, di dalam ilmu Allah. Kita melihat dalam surah At-Tur ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan dengan yang demikian bersabarlah wahai Muhammad menerima hukum Tuhanmu, iaitu ketentuan Tuhanmu, dengan memberi tempoh kepada mereka, kerana sesungguhnya engkau tetap terselamat dalam pemeliharaan serta pengawasan kami, yakni pemeliharaan dan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, ini berlaku kepada Nabi SAW. Ya, Nabi melalui satu fasa perjuangan, tahap-tahap perjuangan sahabat-sahabat sekalian yang penuh dengan tribulasi, penuh dengan ujian. Kalau kita fikir sahabat-sahabat sekalian, kalau kita cuba fahami, ya untuk Islam, agama Allah, ya untuk agama Allah yang bernama Islam ini dijulang, ya didaulatkan, untuk diterima, semuanya itu memang kalau kita kembali kepada idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, boleh berlaku dengan sendiri. Ya, boleh berlaku dengan sendiri, dengan kuasa Allah yang maha gagah, yang maha hebat, qawiyun matin. Tapi di sana sahabat-sahabat sekalian, tengok macam mana Nabi SAW tetap melaksanakan urusan itu. Ya, Allah takdirkan, Allah tentukan bahawa agama Islam ini akan disampaikan, syariat ini akan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita semua di akhir zaman ini. Untuk kita semua umat Nabi SAW. Dan di sana berlakulah macam-macam yang terpaksa dihadapi oleh Nabi SAW. Ada ketikanya Nabi bersembunyi di gua. Ada ketikanya datang jalan dengan adanya sahabat-sahabat. Ya, padahal tanpa semua itu, Islam insya-Allah akan dijulang. Islam tetap akan dapat didaulatkan. Tapi Allah jadikan jalan. Ini ketentuan. Allah bukakan ruang yang begitu luas sekali untuk manusia, untuk hamba-hambanya meraih pahala, untuk hamba-hambanya mendapat ganjaran, keuntungan, keberhasilan di dunia dan juga di akhirat dengan jalan kehidupan yang Allah bentangkan, yang penuh dengan ujian, sama ada ujian nikmat, sama ada ujian musibah, ujian yang kita tak suka, kesakitan dan sebagainya. Tapi semua itu adalah satu
kebaikan yang syarat dengan hikmah untuk hamba-hamba yang mengerti. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, dalam ayat ini disebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li hukmi rabbik, dengan ketentuan Tuhan kamu. Fa innaka bi a'yunina. Allahu akbar, ayat ini benar-benar menghilangkan gelisah orang yang membacanya, tuan-puan. Ya, fa innaka bi a'yunina, engkau dalam pandangan kami, engkau dalam penglihatan kami, engkau dalam pemeliharaan kami. Wasabbih bihamdi rabbik, kamu puji saja Tuhan kamu. Ya, kamu puji Tuhan kamu. Haina taqum, sesungguhnya engkau tetap terselamat dalam pemeliharaan serta pengawasan kami. Ini yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak fahami dalam konteks kehidupan kita, sahabat-sahabat sekalian? Allahu akbar. Banyaknya benda yang berlaku dalam hidup kita. Setiap saat hidup kita ini adalah yang berlakunya satu ketentuan Allah kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, orang azan ya, sahabat-sahabat sekalian. Sebab ustazah boleh dengar daripada rumah. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung ya sahabat sekalian. Bismillah. Kita reflect dengan kehidupan kita masing-masing ya sahabat-sahabat semua. Allahu Akbar, betapa pentingnya untuk kita sabar dengan setiap ketentuan daripada Allah. Kadang-kadang bila berlaku sesuatu peristiwa sampai kita tertanya-tanya, lepas ni apa lagi ya Allah? Lepas ni macam mana pula ya Allah? Ya Allah, apa yang akan aku hadap pula lepas ni? Sahabat-sahabat, ustazah bawa contoh ya bagaimana ada seorang ibu mengadu dengan ustazah. Ya, anak ni sahabat semua sekolah, ya anak ni sekolah tahfiz. Ya, pernah sekolah dekat sekolah tahfiz tapi tak habis. Ya, tak tahulah macam mana jadi ceritanya, terlibat dengan penagihan dadah.
Ya, adalah kata mak ni ada bukti-bukti anak ni macam dah terlibat dengan najis dadah ni. Jadi malam-malam keluar, ya, tunggu sampai 12 malam tak balik lagi, 1 pagi tak balik lagi. Jadi bayangkan sahabat-sahabat sekalian, cuba duduk dekat tempat ibu yang diuji dengan anak yang ketagihan dadah, anak yang keluar malam, ya, anak yang berjalan berfoya-foya dengan kawan-kawan dia. Macam mana seorang ibu ini menatang takdir yang Allah tentukan kepada diri dia? Ustazah kadang-kadang suka bila kita dah jumpa dengan orang tuan puan, bila orang dah mengadu macam ni, Ustazah suka untuk menjiwai apa yang dia rasa. Dia suka nak jiwai. Jadi cuba jiwai tuan puan sekalian menanti. Ya tak tahu ni. Ya Allah, ke pagi esok ni, ke pukul 3 pagi dapat panggilan telefon ke, entah balai polis telefon ke, entah hospital telefon ke. Ya Allah, apa akan jadi besok ni 5 pagi, mana anak ni tak balik. Sahabat-sahabat semua, Allahu Akbar. Bagaimana kita nak jadi manusia yang betul-betul teguh dalam kesabaran? Bagaimana kita nak dapat ketenangan andai kata ini ujian yang Allah bentangkan kepada sebahagian daripada kita? Ingat balik. Semua ni dalam rencana Allah. Semua ini dalam pengetahuan Allah. Janganlah dirisaukan. Ya, jangan dirisaukan. Nanti kita akan lihat pada hikmah yang kelima macam mana kita nak memahami dengan lebih mantap lagi tentang kehidupan ini, sahabat-sahabat semua. Sabar dengan ketentuan Tuhan kamu. Allah lihat semua. Allah lihat kamu, Allah lihat anak kamu, Allah lihat apa yang kamu risaukan. Allahu Akbar, senang hati dengar. Fa'innaka bi'ayunina. Teruslah kamu memuji Allah, ya, teruslah kamu memohon pertolongan Allah. Wasabbih bihamdi rabbik. Kalau nak ikutkan gelisah, nak ikutkan risau, nak ikutkan takut, nak ikutkan macam-macam, ya Allah tak jadi kerja kita, sahabat-sahabat semua. Dah di luar batasan kemampuan kita nak urus, nak ke mana? Nak redah ke mana malam-malam? Dia nak cari kat pot mana anak-anak tu yang mungkin terlibat dengan dadah dan sebagainya. Dah luar daripada batas kemampuan kita. Ini yang dimaksudkan dengan nak memahami bagaimana urus tadbir yang mampu kita lakukan dan yang tak mampu kita buat. Itu yang pertama, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan penerangan selanjutnya ya memperlengkapkan lagi kefahaman kita. Yang kedua, mengetahui ketika mana menerima takdir. Terima. Ya, ini sudah berlaku. Ini keadaan yang Allah tentukan kepada kita. Mengetahui, kita yakin bahawa ketika mana kita menerima ketentuan itu, maka akan datanglah pertolongan Allah dan bertawakal kepada Allah akan menjadi jalan, insya-Allah dikurniakan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka oleh hati. Yakin. Ya, yakin sahabat-sahabat semua. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan ingatlah sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatnya hinggalah ke akhir ayat. Maksudnya sahabat-sahabat sekalian, ya, dalam kita menguruskan hidup, dalam kita berusaha, dalam kita berikhtiar, tapi kita mesti mengetahui dan meyakini bahawa dengan kita menerima ketentuan Allah itu, insya-Allah akan jadi mudah, akan jadi sebab, akan jadi wasilah datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Jadi sebab itu kita akan berusaha untuk memperbaiki hati, membersihkan hati supaya apa? Menerima baik-baik apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, manis hati kita menerima. Sahabat-sahabat jangan pergi jauh lah ya dalam bab ini. Kalau kita buat analogi, ya kita tengok macam mana penerimaan manusia pun. Kalau kita bagi sesuatu, ya kita boleh nampak pada wajah dia, pada cara dia suka ke tak suka. Dia ikhlas ke tak ikhlas, dia terima ke tak terima pemberian kita. Ya, ataupun dia datang minta maaf, ya. Kadang-kadang benda-benda macam ni ya jadi reflect kepada diri kita. Kita tahu. Kita boleh rasa ya orang yang minta maaf betul-betul ke tidak, ya. Betul daripada hati ataupun tidak.
menerima ataupun tidak. Jadi apatah lagi sahabat-sahabat sekalian, bagi Allah yang maha berkuasa, bagi Allah yang maha hebat, yang maha mengetahui segala-galanya, alimun bidzatis sudur, yang maha mengetahui segala apa yang ada kat dalam dada. Allah tahu kita terima ataupun tak terima. Allah tahu berapa peratus penerimaan kita. Sebab itu jaga mulut kita baik-baik. Jaga rungutan dan keluhan kita. Semua yang mengungut, yang mengeluh ni pasti tercetus daripada hati dan juga daripada fikiran kita. Tercetus daripada sudut pandang dan kefahaman kita terhadap agama. Nilai tafaqquh fid din akan keluar daripada mulut. Macam mana yang Ustazah cakap pada minggu lepas. Ya, bila sampai satu tahap dalam hidup kita ni sahabat-sahabat sekalian, kita bukan orang muda lagi. Ya, untuk macam usia ustazah lah ya. Bukan orang muda lagi. Malulah kepada Allah untuk merintih mengeluh. Malulah kepada Allah untuk kata penat. Malu. Kenapa? Sebab di sebalik apa yang Allah berikan kepada kita, sebalik ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebalik tanggungjawab yang Allah amanahkan kepada kita, semuanya bukan haba'an manthura. Semuanya bukan sia-sia di sisi Allah. Allahu Akbar. Allah ganjari, Allah balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, cuba kita bayangkan, cuba kita tengok. Ya, kadang-kadang satu ketika kita nak hidup ni senang aja. Kita nak hidup ni macam yang kita nak lah. Kita nak hidup ni selesa semua. Kita nak hidup ni indah-indah belaka. Tapi ada sesuatu yang mungkin berlaku kepada diri kita. Apa dia? Ketika mana hidup ni dibentangkan dengan penuh kesenangan, kemewahan, ya, kelazatan, keindahan, tak pernah belajar, tak pernah rasa sesaknya fikiran memikirkan ujian-ujian dan masalah hidup. Apa yang berlaku? Kadang-kadang hilang kemanisan dalam ibadah. Ya, kadang-kadang hilang rasa kecintaan. Ya, sedar diri bahawa kita sebenarnya adalah warga akhirat, bukan warga dunia. Ya, kadang-kadang tak perasan, tiba-tiba kita ada rasa macam memiliki sesuatu, rasa cinta kepada sesuatu, rasa berat nak kehilangan sesuatu. Semua tu berlaku dalam keadaan mungkin kita tidak perasan berlaku dalam hidup kita. Tiba-tiba Allah datangkan ujian. Allah datangkan ujian yang menyebabkan kita hilang rasa dengan dunia. Kita hilang rasa dengan harta. Kita hilang rasa dengan pangkat, kuasa dan pengaruh. Kenapa? Datangnya ujian daripada Allah. Yang mungkin datang kepada keluarga, kepada anak, ataupun kepada kesihatan, atau apa bentuk pun yang Allah maha mentadbir, menguruskan segala-galanya. Datangnya ujian itu menyebabkan hilangnya rasa lazat terhadap dunia tadi. Rasa lazat terhadap harta tadi. Rasa lazat terhadap kuasa dan pengaruh tadi. Apa yang berlaku sebenarnya? Allah telah menyelamatkan kita. Allah telah menyelamatkan kita. Allahu Akbar, kita tak nampak kerosakan tu di mana. Kita tak nampak bahawa benih kerosakan tu sebenarnya sedang membesar dalam hidup dan diri kita. Tapi Allah yang maha baik bantu. Kamu ni nak rosak ni. Bermula daripada benih yang tertanam dalam hati kamu, adanya hubbud dunia, hubbul mal, hubbul jah. Kamu ni nak rosak ni. Siapa tahu kita nak rosak kecuali Allah. Allah datangkan ujian. Dia hilang rasa lazat tu sikit. Tiba-tiba tak rasa apa pun dengan kemewahan. Tiba-tiba tak rasa apa pun dengan pangkat dan pengaruh. Ya, tiba-tiba bentang sejadah dan merasa nikmat untuk sujud dan berdoa kepada Allah. Kerana Allah itu maha baik. Allah nak menyelamatkan kita. Ya, Allah memang nak suruh kita masuk syurga, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebab itu, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, jadilah hamba yang penuh beradab kepada Allah. Ya, terimalah. Dan bagi ustazah, sahabat-sahabat, dia dalam menempuh kehidupan, bagi ustazah, bahagian ustazah tu macam ada satu bahagian ustazah. Ya, bahagian ustazah tu apa dia? Kalau kita sebut pada tasbih, ya, zikir, kalau ada masalah apa-apa kan, terasa sangat kat mana bahagian kita? Bahagian kita pada subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah bahagian kita. Ya, itulah bahagian kita. Ya, nak sandar kat kita itulah. Apa dia? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Bahagian kita adalah, aku ni memang zalim kepada diri aku sendiri, ya Allah. Memang zalim pada diri aku sendiri. Jadi itu bahagian kita. Jadi bila kita ngadu kepada Allah, ya, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Adapun aku adalah orang yang zalim kepada diriku sendiri. Rasa lega.
Dia rasa bulat hati nak menerima apa jua bentuk kehidupan, ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita struggle, kita berjuang untuk jadi orang yang lebih baik dengan izin Allah, dengan cari segala jalan, cari ilmu, cari sahabat yang baik, ya, dekatkan diri dengan Allah dan hati kita tidak rosak, ya, tidak bersangka buruk dengan Allah, ya, tidak mengatakan hidup macam orang tu lebih bagus lagi takdir daripada kita. Tak, siapa tahu, semuanya dalam ilmu Allah. Ya, jaga hati ni, qalbun salim, jaga hati ni baik-baik dengan Allah. Baik, sahabat sekalian, yang ketiga, mengingati untuk sabar ketika takdir menimpa, kerana telah ada orang yang melalui takdir yang sepertinya dan telah datang rahmat serta kurniaan daripada Allah. Mengingati untuk sabar ketika takdir menimpa, sebab apa? Sebab ada orang telah melalui, kita bukan orang yang pertama. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali. Ada orang lain lebih macam-macam lagi. Jadi kita bukan orang yang pertama. Ya, macam-macam yang pernah berlaku kepada yang lain. Ya, sebab itu hidup ni kena jauh memandang. Kerana itu, ya, tuan-puan sekalian, di antara kebaikan kita musafir, kita berjalan, mengembara untuk melihat. Tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Ya, tafakkur pada kejadian langit dan bumi, pada segala isi kandungannya, pada kehidupan manusia di hadapan kita. Ya, kalau kita pergi kat negara-negara lain, sahabat sekalian, ya, yang dilanda kemiskinan, kebuluran, terlalu banyak yang kita akan belajar di situ, nilai nikmat dan sebagainya. Ya, jadi kita akan rasa lebih nyaman, lebih tenang ketika mana merasakan ada orang lain yang dengan rahmat Allah telah berjaya melepasi ujian ini. Ada orang lain yang dengan rahmat Allah telah berjaya diangkat darjatnya oleh Allah dengan ujian yang seperti ini, ketentuan yang seperti ini. Baik, kita tengok yang keempat. Melihat kebagusan takdir dan tadbir Allah, kerana pada setiap sesuatu itu ada hikmah yang banyak. Ya, Ustazah sunting ayat Al-Quran dalam bab ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahajalah yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Jadi bila berhadapan, bila kita melalui, kita tak dapat lari pun daripada ketentuan Allah, kan, daripada takdir Allah, tapi dalam masa yang sama, kita mesti selalu meyakini, merasai, menikmati kebagusan takdir itu, keindahan ketentuan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalau demikianlah baiknya hati kita dengan Allah, ya, Masya Allah, murninya hati kita dengan Allah, Allah tak akan biarkan kita, sahabat-sahabat sekalian. Ya, subhanallah. Kadang-kadang benda ni senang kita sebut. Ya, senang kita sebut. Dan tolong bersyukur, ya, sahabat-sahabat, kalau kita boleh faham benda-benda seperti ini. Kalau datang rasa yakin, ya, datang rasa nikmat dengan apa jua yang berlaku dalam hidup, tolonglah syukuri nikmat kefahaman itu. Tolonglah syukuri nikmat keyakinan itu. Sahabat-sahabat, kalaulah kita tak diberikan faham oleh Allah, jika tidak adalah kefahaman terhadap perkara ini, ya Allah, susahnya. Susah sangat. Pernah tak saudara-saudari cuba bercakap dengan orang yang tidak faham? Ya Allah, merintih kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan faham kepada dia, ya Allah. Merintih. Ya, pernah sahabat-sahabat dihadapkan, ya, ustazah, dengan satu persoalan, satu permasalahan. Seorang yang sakit, tuan-puan sekalian, lumpuh. Dia duduk atas wheelchair, tak boleh berjalan pun, maknanya apa-apa atas wheelchair. Tapi ya Allah, kita tak dapat nak cakap dengan dia, tak dapat. Ya, kaum keluarga nak bercakap, dah tak larat dah, semuanya dibidas-bidas. Dibidas-bidas. Maksud dibidas tu, tak ada betulnya apa yang orang cakap, tak ada betul. Semua salah belaka. Ya, sampai terpaksa panggil ustaz-ustazah, tolong nasihatkan
Awal-awal sampai, tolak dah. Kamu tak duduk kat sini, apa kamu nak cakap? Ya. Jadi tengok sahabat sekalian, ya Allah, macam nak menyampaikan ni. Bukalah pintu kefahaman, ya Allah. Bukalah pintu keyakinan pada diri beliau. Ya, tolak terus. Tak apa dia kata. Ya, aku boleh buat semua ni walaupun duduk macam ni. Ya, lepas sakit ni, lepas sakit ni. Lepas ni apa pula? Ya Allah, ya Tuhan. Dia cakap dengan siapa, Tuhan? Ini realiti yang berlaku. Sebab itu Zah kata, tolong sahabat-sahabat, syukurilah. Kita mungkin tak perasan. Ada satu nikmat besar yang Allah bagi pada kita. Apa dia? Faham. Kita boleh faham dan yakin. Kita boleh bertenang melalui sebuah kehidupan dan boleh berasa gembira dengan janji-janji Allah. Kalau Allah tutup pintu kefahaman tersebut, tak nampak tuan-puan, tak nampak. Wah cakap, ini tanda Allah sayang. Apanya yang sayang? Jawab dia, Allahu Akbar. Ya, puah kita sebut ayat Quran, dia tak nak dengar. Allahu Akbar. Ya, ini maksud ustazah. Tolong syukuri sahabat-sahabat. Allah berikan kita nikmat kefahaman, nikmat keyakinan itu terlalu besar. Jangan di tengah-tengah itu kita merintih lagi. Tu tak ada, ni tak cukup, ni tak dapat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sahabat semua, yang kelima, meyakini ilmu Allah atas segala-galanya. Allah tahu semua. Allah tahu. Ustazah bagi contoh ya tuan-puan sekalian. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, kita tak tahu apa akan jadi pada masa depan keluarga kita, anak-anak kita. Takut kan kalau berlaku sesuatu yang mudarat, keburukan kepada keluarga, kepada anak-anak, takut. Takut berlaku sesuatu yang takut nanti jadi fitnah kepada dakwah yang kita bawa. Takut sahabat-sahabat. Tapi apa daya yang kita ada? Allahumma illa kita hanya boleh berusaha pada kadar yang kita boleh buat. Sebab sebagai ibu ni Ustaz beritahu jangan terang, itu antara kebimbangan, ketakutan. Ya Allah, mampu tak, dapat tak ni anak-anak aku ni kenal Allah? Dapat tak dalam hati anak-anak ni terasa cinta kepada Rasulullah? Ya Allah, dapat tak anak-anak ini menikmati kemanisan, kelazatan, zikrullah, mengingati Engkau, wahai Allah. Kemudian tengok pula pada kelemahan kita, kesilapan, kelalaian, kecuaian kita. Ya Allah, ya Tuhan. Rasanya tenggelam dalam munajat dengan Allah, tenggelam. Sebab tu Zah kata, sudahnya bahagian kita yang tu je lah apa dia? Inni kuntu minaz zalimin. Aku ni zalim pada diri aku. Allah. Jadi bila ada kebimbangan-kebimbangan tu tuan-puan, tapi Alhamdulillah dengan keyakinan, dengan kefahaman ni, insyaAllah dah tawakal pada Allah, tawakal. Semua dalam ilmu Allah. Semua dalam ilmu Allah. Serahlah pada Allah. Tak larat nak fikir. Segala-gala benda ni, mana kita tahu apa akan jadi kan. Jadi itu maksud ustazah. Kita nak berikhtiar, nak berusaha, nak menjalankan tanggungjawab di pihak kita dalam keadaan nyaman, tenteram, tidak gelisah. Ya, kerana apa? Kerana Allah ada. Dan Allah Maha berkuasa, Maha sempurna, Maha hebat, Maha agung. Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki seluruh keagungan. Yang keenam, melihat keindahan pada takdir dan tadbir yang membawa semakin dekat dengan Allah. Ya, semua benda yang berlaku kita kena nampak. Kemana nak pergi ni? Kepada Allah. Fafirru ilallah. Allah bagi kita nikmat. Agak-agak Allah nak kemanakan kita dengan nikmat tu? Allah beri kita pangkat. Apa dalam fikiran kita? Allah nak kemanakan kita dengan pangkat tu? Ya Allah beri kita sahabat, kawan yang ramai, lingkungan, pengaruh. Cuba fikir, nak kemana kita dengan pengaruh tu? Kalau kita tak bertemu dengan satu jawapan, iaitu sebenarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dikhawatiri dengan segala nikmat itu akan jadi istidraj. Tapi kalau kita yakin, kita faham, kita sedar, Allah sedang uji aku dengan nikmat. Ya, yang cerita musibah nanti dulu. Ya, Allah sedang uji aku dengan nikmat. Diberikan macam-macam nikmat. Jangan lupa, sebenarnya ini adalah gesaan, saranan, peringatan daripada Allah. Kamu kena berlari, bekerja, berlelah mendekatkan diri kepada Allah. Orang lain mungkin susah. Orang lain mungkin dalam keadaan sakit. Kamu dalam keadaan senang. Kamu dalam keadaan sihat. Orang lain mungkin jahil. Kamu dalam keadaan berilmu. Fafirru ilallah. Kamu berlari mendekatkan diri kepada Allah.
dengan jalan jadi manusia yang bersyukur, dengan jalan jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, dengan jalan usahakan untuk dapat keikhlasan dalam amalan dan hidup kamu. Sebab Allah uji dan bentangkan kamu dengan nikmat kesenangan. Jadi apa pun yang berlaku kepada kita, kita nampak, kita faham satu perkara. Apa dia sahabat-sahabat? Allah nak suruh kita datang dekat. Allah nak suruh kita benar-benar melihat keindahan takdir Allah, baiknya pelawaan Allah, jemputan Allah, mari dekat kepada Allah. Fafirru ilallah. Ini ayat Quran sahabat semua. Yang ketujuh, sabar, kerana ini adalah perjalanan meraih redha Allah. Kalau kita tak nampak destinasi, kita akan bergelombang dalam gelora sahabat semua. Sebab kita tak nampak destinasi. Kita akan bergelombang. Sama ada dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan ujian nikmat, kita akan bergelombang, kita akan lemas, kita akan hanyut. Kenapa? Sebab kita tak nampak destinasi kita. Kayuhan kita tu, kalau macam orang berenang, sahabat-sahabat, kita berenang tak ke depan. Kita berenang maknanya celup-celup macam tu je lah. Ya, tak ke depan pun. Ini saya teringat ni, satu cerita komik masa kecil-kecil dulu. Tuan-puan pernah tak baca masa kecil-kecil komik tajuknya Gila-Gila? Bujal kan, Gila-Gila itu zaman kita lah, zaman ustazah. Saya pernah baca, saya ketawa terbahak-bahak tengok. Seorang tukang ceti. Tukang ceti tu dia nak kutip hutang daripada pagi sampai ke malam, kutip hutang. Dia naik basikal yang tupang macam tu, tuan-puan, tupang kat belakang tu kan, kena angkat baru boleh jalan gerak basikal tu. Jadi dalam cerita cerita komik tu, dia ternampak hantu. Dia naik atas basikal tu, dia kayuh laju-laju basikal tu, tapi heran hantu tu makin dekat. Ya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku, topang basikal tu dia tak angkat. Jadi kayuh, tapi sebenarnya hanya lelah di situ saja, tidak ada apa yang bergerak. Ustazah buat analogi itu sahabat-sahabat sekalian, supaya kita jangan berada dalam keadaan yang demikian. Ya, kita tak nampak destinasi kita. Ya, kita tak gerakkan enjin kita. Kita tak nampak ke mana hala tuju kita. Sebab itu kehidupan kita tak berubah-ubah. Hati kita hati yang macam itulah, pemikiran kita pemikiran yang macam itulah. Ya, tak berubah dengan bertukar-tukarnya takdir ketentuan pada kita, tak berubah. Tetap orang yang tak pandai memahami kehidupan, tak pandai bersangka baik dengan Allah. Kenapa? Sebab kita tak set daripada awal di mana destinasi kita, apa tujuan kita. Ya, tapi kalau kita setkan destinasi kita, tujuan kita, kita nampak ke sana. Ya, kok kena berenang pun ke sana kita nak pergi. Kok kena berlari pun ke sana kita nak kena pergi. Jadi masya-Allah sahabat-sahabat sekalian, ya, benda-benda ni kita kena faham, nak jadikan kita lebih menikmati hidup dengan penuh keindahan. Ya. Yang ke-8, sabar kerana dapat merasakan kenikmatan rahmat Allah. Ada orang dalam sabar dia rasa sakit. Dalam sabar dia rasa pedih. Dalam sabar, kadang-kadang ada orang rasa sabar tu penuh dengan kebodohan, sahabat semua. Allahu Akbar. Ya, ada orang rasa sabar adalah kebodohan. Nak sabar. Rasa sabar ni macam bodoh, sabar ni macam kalah. Sabar ni macam tak ada apa-apa, nothing sabar ni. Tapi ada orang lain merasakan apa? Ketika mana dia sabar, dia bersama dengan rahmat Allah. Dia terasa rahmat Allah macam air sejuk yang menyiram dia. Dia terasa rahmat Allah ni macam sesuatu yang mengalir dalam tubuh badan dia. Dia terasa rahmat Allah ni penuh dengan keindahan, kenikmatan yang membawa dia untuk ingat kepada Allah, zikrullah, tenggelam dalam munajat kepada Allah. Sabarnya dia terasa dia bersama dengan rahmat Allah. Tapi ada orang rasa pedih dengan sabar. Ada orang rasa sakit dengan sabar. Ada orang sampai kata, no, jangan cakap lagi perkataan sabar. Kamu tak duduk tempat aku. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat semua, ini kita kena faham baik-baik. Yang ke-9, sabar mengerjakan ketaatan dan meninggalkan suruhannya. Jadi bila sebut tentang mengurus tadbir tadi ya sahabat semua, termasuklah ya kita nak mengurus hidup ni pun kembali kepada soal ya jangan terlupa pada tanggungjawab kita dan kita nak menunaikan tanggungjawab tu dengan sabar. Iaitu sabar menunaikan ketaatan kepada Allah dan sabar juga meninggalkan suruhan Allah. Ustazah cuba nak cakap satu perkara tapi Ustaz tak rancang daripada awal ya. Harap-harapnya okey lah. Harap-harapnya sampai mesej Ustazah. Baik.
Ustazah pernah berhadapan dengan beberapa kali isu ada orang-orang yang histeria. Ya, dia histeria kerana tekanan perasaan, ya. Wallahu alam sama ada sesuai nak guna perkataan histeria ataupun tidak, tapi keadaannya adalah keadaan yang menjerit-jerit, ya, yang tak dapat dikawal, yang berlari ke sana kemari, yang dah hilang rasa malu dengan orang keliling. Jadi kan itu macam keadaan yang macam dah lose control lah, ya. Maknanya tak dapat dikawal lagi dah. Jadi itu keadaan dia. Okey, ada beberapa kes tu melibatkan masalah suami isteri. Masalah suami isteri. Dia bermula dengan ketidak tak puas hati, ya, dengan marah apa semua, banyaklah, ya. Okey. Ustazah ni kononnya adalah maknanya tim yang cuba nak membantu. Kononnya sebab kita ambil bidang psikoterapi Islam, jadi dalam kes-kes macam ni kotlah boleh dimanfaatkan sedikit ilmu yang ada, kan, ya. Bukan ada ilmu sangat pun, sikit sangat. Tapi kalaulah boleh dimanfaatkan dengan izin Allah, ya. Jadi bersama dengan tim tersebut. Ya, sampai kita kaji kenapa sampai jadi macam ni. Tapi ya sahabat-sahabat sekalian, subhanallah, dalam kebuntuan ustazah untuk menolong tu, ustazah pada satu hari tu Allah takdirkan ayahanda ustazah ada di Kuala Lumpur lah. Kalau di KL ni tak ada kat rumah kakak ustazah, kat rumah ustazah, ya. Antara dua tu lah biasanya. Jadi ustazah dapat berbual dengan abah. Dapat cakap, ya, sebab abah tanya daripada mana, kan, ya, kita pun bercakap lah, menyelesaikan ni lah abah, ya, ada masalah gini, ya, macam mana ya abah, pandangan abah? Okey, jadi ayah ustazah ni bagi satu pandangan yang ustaz tak pernah pula, ustaz belum dengar sangat daripada orang lain macam tu, bila kita cakap pasal psikologi, pasal masalah rumah tangga, masalah suami isteri. Ayah ustaz kata apa? Semua ni kembali kepada bagaimana kita taat pada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi dengan satu ayat tu, ya, daripada ayah ustazah tu, sebab ayah ustazah kata semua ni kembali kepada. Jadi ustazah belum cukup faham, sahabat semua. Bila ayah ustazah kata semuanya kembali kepada sejauh mana kita mentaati perintah Allah dan kita meninggalkan larangannya. Saya kata, kenapa abah cakap macam tu, bah? Ya. Dia kata, Kak Cik, dalam rumah tangga yang nak jadi kayu ukur adalah ketaatan kita kepada Allah dan juga kita meninggalkan larangan Allah. Macam mana kita nak berurusan seorang suami dengan isteri, bagaimana nak berurusan seorang isteri kepada suami, akan tertakluk kepada taat kepada perintah Allah dan tinggal larangan Allah. Kalau seorang suami tidak taat kepada perintah Allah yang mewajibkan dia untuk melayan isterinya dengan baik, ya, memberikan nafkah yang halal, rezeki yang halal daripada sumber yang halal kepada anak isterinya. Kalau seorang suami tidak meninggalkan larangan Allah, Allah larang kamu pukul isteri kamu, ya, dengan cara yang tidak sepatutnya. Allah larang kamu khianat kepada isteri kamu. Tapi kalau semua itu dilanggar, akhirnya akan berakhir kepada apa? Rumah tangga itu akan meroyan. Rumah tangga itu akan pincang. Rumah tangga itu akan jadi apa? Jadi macam itulah, tuan-puan, huru-hara. Sama juga dengan isteri. Betul dalam rumah tangga ada ujian, sakitnya hati dengan suami, tapi jaga batasnya apa? Jangan kerana sakit hati, ni ayah Ustaz cakap, ya, kau lawan laki kau tu. Jangan kerana sakit hati kau burukkan suami kau tu sampai keluar daripada rumah. Jangan kerana sakit hati, ya, kau pijak-pijak suami kau tu. Macam mana nak datangnya pertolongan Allah pada isu sakit hati tadi, pada masalah tadi? Sedangkan kamu keluar daripada batas taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya, tapi sebagai seorang isteri, macam mana ni nak berurusan dengan suami? Pasti ada mihnah, pasti ada ujian dalam rumah tangga. Tapi ingat, Allah suruh taat, Allah suruh jaga. Kok kita nak nasihat, kita nak tegur, jaga adab. Ya, jangan sampai kerana kita benci dengan keburukan yang suami kita buat, kita pun jadi sama-sama buat keburukan tu dengan tidak berakhlak, dengan tidak beradab.
Macam itulah, panjanglah ceritanya sahabat-sahabat semua. Ustazah cuba hadamkan apa yang ayah anda Ustazah sebut. Dan Ustazah akhirnya Ustazah faham apa yang ayah Ustazah sebut. Dan Ustazah rasa Masya Allah, bendanya sesimpel itu sahabat-sahabat semua. Kalau kita dah mulai membiasakan diri kita keluar daripada sempadan yang ditetapkan tadi. Kita dah mulai biasa meninggalkan apa yang Allah suruh buat. Kita dah mulai biasa membuat benda yang Allah suruh tinggal. Agak-agak ke mana hidup kita akan jadi sahabat semua? Hidup kita akan jadi huru-hara. Hidup kita akan jadi ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang penuh dengan punah ranah. Puas nak kutip balik semula. Allah, susah nak kutip balik semula. Nak baiki semula. Ya, kecuali kembali kepada tadilah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Jadi walaupun ia tertulis kat sini, sabar mengerjakan taat dan meninggalkan suruhan, tapi nilai maksud ayat ini sahabat-sahabat sekalian, ya, di sebalik ayat ini terlalu besar. Dan benda tu masuk dalam fikiran ustazah, ya, masuk dalam kepala ustazah lah apa yang abah pesan tu. Jadi kalau apa-apa hal dalam hidup, ya, dalam keluarga ke, rumah tangga ke, apa ke, senang jadi pihak kita. Apa yang di pihak kita? Mesti ada saranan Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Ya, tengok dalam ayat-ayat yang kita baca tadi kan, ya. Allah suruh sabar, Allah suruh puji Allah. Kita buat je lah apa yang Allah suruh. Allah suruh tinggalkan. Jangan buat macam tu, jangan buat macam tu. Dah tinggalkan. Yang akan tolong hidup kita siapa? Allah. Yang akan selesaikan masalah kita siapa? Allah. Kita jangan keluar daripada garis panduan sempadan yang Allah tetapkan, iaitu taat dengan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik, yang ke-10. Sabar menghadap takdir dan takbir kerana kurniaan yang mencurah daripada Allah. Okey, ya, maknanya sama juga, ya, dalam istilah makna kena sabar. Jadi sabar ni bukan pasif, ya sahabat semua. Sabar ini adalah manusia yang jiwa dia proaktif. Sabar ini adalah terjemahan kepada jiwa yang hidup. Kita jangan fikir sabar ni maknanya orang pasif, ya tak. Sabar ni menandakan jiwa dia hidup. Tapi sabar dalam bentuk yang telah kita sebutkan ini. Sabar menghadap takdir dan takbir tadi. Kerana apa? Kerana kita selalu melihat pada sudut yang lain, iaitu terlalu banyak kurniaan yang mencurah-curah daripada Allah kepada kita semua. Telah pun ustazah jelaskan sebelum ni, ya, tentang kisah penat-penat apa semua tu, di mana perkataan keluhan kita pun sampai satu ketika kalau hati kita ni hidup sahabat-sahabat, kalau jiwa kita ni halus, kita sampai terasa, ya Allah, aku mengeluh tu pun memerlukan kepada istighfar. Sian aku. Ya, yang dosa-dosa lain yang besar tu lagilah kan, ya. Malah yang kita mengeluh tu pun kena istighfar lah, istighfar. Ya, tak patut kita mengeluh dalam keadaan Allah memberikan kita nikmat faham. Tak patut kita mengeluh dalam keadaan Allah memberikan kita nikmat ilmu. Tak patut kita mengeluh dalam keadaan Allah mengurniakan kita kehendak, keinginan untuk terus berdoa, bermunajat kepada Allah. Ini nikmat yang terlalu besar. Dan kalau kita nak hitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kamu cuba nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan dapat hitung kerana curahan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, jadi itu huraian untuk yang hikmah yang keempat, ya. Ustazah nak masuk kepada hikmah yang kelima. InsyaAllah kita boleh tengok kepada slide kita. Baik, Ustazah bacakan hikmah yang kelima. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima turiba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Dalam slide mungkin tertulis dhamina, ya. Wallahu a'lam. Mungkin boleh juga dibaca dhamina, tapi ustazah baca sebenarnya ijtihaduka fima dhumina laka, ya. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Kenapa saya kata mungkin boleh juga? Sebab dalam bahasa Arab ni ada wazan-wazan ni juga, ya, sahabat-sahabat sekalian. Dalilun ala intimasil basirati minka. Maksud dia, ijtihaduka, kesungguhan kamu pada perkara yang telah dijamin bagi kamu, wa taqsiruka, dan kecuaian kamu pada perkara yang dituntut daripadamu, ia menunjukkan ketiadaan yakinmu
dan hilangnya basirah ataupun pandangan mata hatimu. Baik, mari kita tengok kepada istilah, ya. Istilah yang pertama adalah istilah ijtihad. Ijtihad maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu dan mengorbankan segala kekuatan, sama ada masa, tenaga, fikiran dan harta. Ya, kita boleh tengok slide, sediakan slide yang memberitahu tentang maksud istilah, ya, mafhum istilah. Jadi ijtihad ni maknanya bersungguh-sungguh, habis dia kerah harta, tenaga, masa, segala kekuatan, ya, pada sesuatu. Taksir. Taksir maknanya kecuaian. Taksir maknanya kelemahan, kealpaan, ya, ataupun lebih sesuai kita kata taksir ni cuai lah, ya, cuai, kekurangan, ya. Dan perkataan yang ketiga adalah al-basirah. Al-basirah maksudnya adalah penglihatan hati. Kita ada mata zahir, kita ada mata hati. Mata hati ni basirah, ya. Ustazah nak cerita lanjut-lanjut pun, ya, mungkin terlalu dalam pula perbincangan kita, ya, tapi kita ambil yang apa ni, yang secara sepintas lalu lah, ya. Maksud dia basirah ni adalah penglihatan hati. Jadi tentang keyakinan, tentang kefahaman-kefahaman yang kita sebut sebelum ni, semua ni tak dapat dilihat, tidak dapat dilihat semata-mata menggunakan mata zahir. Semua ni kena ketajaman mata hati, kena ada cahaya pada mata hati, ya, untuk melihat nilai-nilai yang tidak semata-mata dapat dilihat dengan mata kasar. Baik, sekarang kita tengok dekat hikmah ini nak bagi petunjuk apa? Ya, kita tengok hikmah nak bagi petunjuk apa? Nak bagi petunjuk tentang kita ni kurang yakin, kita ni mata hati rabun, kita ni mata hati tu kabur, kita tu mata hati ni tak cukup cahaya, tak cukup tajam. Sebenarnya ke arah itu untuk mengenalkan kita dengan keadaan kita. Kita mungkin kata, saya yakin. Kalau orang kata saya beriman, kita pun kata saya beriman. Orang kata saya yakin, kita pun kata saya yakin. Kadang-kadang kita makan dek perasan, kita rasa kita ni mata hati tajam lah, macam-macam lah, ya. Tapi dibagikan tanda. Jangan cakap-cakap je, ada tanda-tanda dia untuk kita kenal diri kita, sahabat-sahabat semua. Maka tandanya apa? Tengok pada dua perkara. Satu soal kesungguhan, satu soal kecuaian. Sebab tu kita bagi tajuk dia hari ni, antara kesungguhan dan kecuaian. Kadang-kadang tajuk tu sajalah nak bagi bombastik kan, ya. Jangan semata-mata tengok tajuk, kena dengar huraian daripada ustazah baru faham apa benda tajuk tu sebenarnya, ya. Jadi ada dua perkara yang kita nak kenal mata hati kita ni tajam ke tak tajam, terang ke tak terang, rabun ke, buta ke, apa ceritanya, ya. Maka lihat kepada kesungguhan dan kecuaian. Kesungguhan apa dan kecuaian apa? Kita tahu bila disebut tentang ijtihad, kesungguhan maknanya apa? Oh ya Allah, bersungguh-sungguhnya, berpenat lelah, sanggup. Macam orang Melayu kata apa? Orang tua-tua cakap, nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Memang semuanya bermula dengan kemahuan. Bila ada kemahuan, kita tengoklah kesungguhannya setara mana. Kalau tak nak, memang, ya, suruh pergi masjid, hati tak nak, macam-macam alasan. Duduk depan pintu, sedap pula dah menung tengok apa? Tengok langit. Tak pernah berlaku kau nak pergi shopping macam tu. Ya, tapi kalau kau suruh pergi masjid, kan, ya, kalau jalan kawan tak pula suruh pergi masjid anak-anak bujang kita. Tengok ke langit. Macam nak hujan lah Umi. Jadi apa? Jadi sastrawan pula anak kita kan, ya, jadi macam orang seni pula tengok. Kalau boleh sebenarnya dia nak bersajak kat depan tu. Sebab apa? Sebab tak ada keinginan nak pergi masjid sebenarnya. Tapi kalau tempat dia nak pergi, hujan ribut pun dia sanggup. Kita kata tak usahlah, hujan tu nak. Tak apa, kita kan ada payung. Kereta kita kan ada atap. Macam jawapan. Ya? So kita faham, ya tuan-puan, ijtihad tu apa? Kesungguhan. Ya, sanggup buat apa saja. Yang kedua cuai. Kecuaian, malas-malas, kekurangan, kelemahan. Dan kesungguhan dan kecuaian ini berlaku pada dua perkara. Nak dinilai kepada dua perkara. Perkara tu apa dia? Pertama, perkara yang dijamin, dan kedua, perkara yang dituntut. Inilah sefer hidup kita, sahabat semua. Ada dua perkara dalam hidup ni. Apa dia? Yang dijamin dan yang dituntut. Sekarang kat mana kita nak letakkan kesungguhan? Ya, kat mana kita nak letakkan kecuaian? Di mana kita dah letak kesungguhan dan di mana kita dah letak kecuaian? Ada dua benda. Pada perkara yang dituntut, pada perkara yang dijamin.
Baik. Jadi apa yang berlaku? Orang-orang yang mata hati dia rabun, kabur, bahkan buta, yang tak yakin dengan Allah, yang tak ada kefahaman yang betul terhadap urusan agama ini, apatah lagi nak sampai kepada perjalanan betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah. Tandanya sahabat sekalian ialah dia memberikan seluruh tenaga, keupayaan usahanya pada perkara yang telah dijamin Allah untuknya. Benda Allah jamin dah. Kok macam mana pun Allah akan bagi, Allah jamin, Allah akan cukupkan. Tiba-tiba seorang hamba Allah ini memberikan habis daya upaya, usaha, keringat dia dekat benda yang dijamin oleh Allah. Dan dalam perkara yang kedua, iaitu perkara yang dituntut oleh Allah untuk dia buat, untuk dia lakukan. Tiba-tiba dalam perkara tersebut yang berlaku adalah kecuaian, kemalasan, kekurangan, kelemahan, pengabaian terhadap perkara-perkara yang dituntut. Kalau Ustaz boleh bawa contoh, mudah saja sahabat-sahabat sekalian. Baik, ada perkara yang Allah jamin. Perkara yang Allah jamin? Antara contohnya adalah Allah jamin rezeki hamba-hambanya. Ustazah bacakan ayat Quran, sahabat sekalian, biar kita nampak. Ustazah bacakan surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 57 hingga 58. Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Untuk kita faham tentang perkara yang dijamin dengan perkara yang dituntut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Sadaqallahul Azim. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, menyembahku. Tidak aku minta daripada mereka rezeki. Dan tidak pula aku minta supaya diberi makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat teguh. Sahabat-sahabat sekalian, ayat ni sangat jelas. Tunjuk kat kita dua bahagian. Apa dia? Yang Allah tuntut daripada kita bukan nak suruh, bukannya Allah nak minta rezeki daripada kita. Kamu kena kerja, nak tengok keuntungan kamu berapa. Kamu kena cari rezeki, nak tengok banyak mana dalam akaun kamu. Kamu kena cari rezeki, nak tengok anak kamu makan apa, nak banding dengan anak orang lain. Kena faham betul-betul tuan-puan. Benda paling besar sekali yang Allah perintahkan kepada manusia dalam kerangka, dalam konsep kita kena faham apa dia? Perintah Allah, tanggungjawab kita sebagai manusia yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah memperhambakan diri, ubudiyah, menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, kembali kepada apa yang saya sebut tadi, mentaati segala titah perintah Allah kerana kita hamba. Meninggalkan segala larangan Allah kerana kita hamba. Dan semuanya dilakukan dengan kesungguhan kita untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon kepada Allah agar kita dapat melaksanakan ubudiyah kepada Allah ini dengan penuh ikhlas. Itu tanggungjawab kita. Itu yang dituntut daripada kita. Ayat yang menyebut tentang peranan kita, tanggungjawab kita diikuti dengan ayat ma uridu minhum mir rizqin. Aku tak minta rezeki daripada kamu. Aku tak minta diberi makan daripada kamu. Allah huwar razzaq. Allah itu maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Yang maha kuat lagi maha teguh. Jadi nampak kat situ sahabat-sahabat sekalian, yang Allah tuntut ibadah kepada Allah.
Yang Allah tuntut, jadilah hamba Allah yang sebenar. Yang Allah jamin rezeki kita. Sehingga kan tidak akan mati seorang anak Adam itu sebelum cukup dia menikmati, dia mengambil, dia mendapatkan rezeki yang Allah telah tulis dan jamin kepada dia. Kalau kita nak mudahkan, mudahkan faham sahabat sekalian, kita ambil contoh. Banyak mana rezeki kita dari segi beras kita akan makan seumur hayat kita. Katalah kalau kita kata dalam bentuk pinggan, maknanya 500,000 pinggan. Contohnya lah. Nak bagi senang faham je ni. 500,000 pinggan. Entah macam 500,000 pinggan tuan-puan sekalian. Okey. Ni dah sampai masa dekat nak meninggal ni dalam ilmu Allah. Ini dah nak meninggal dah. Mungkin lagi berapa minit lagi. Tapi tengok-tengok dia baru dapat habis 409, mana nak kira? 499,000. Maknanya 2 pinggan lagi lah tak cukup. Senang 2 pinggan lagi tak cukup. Dia takkan mati tuan-puan sekalian. Kecuali apa? Sempurna yang dijamin 500 pinggan untuk dia tadi. Ini jaminan yang kita kena yakin. Rezeki yang Allah telah jamin. Sampai Nabi sebut takkan mati kecuali apa? Kecuali sempurna. Yang Allah dah jamin dari segi rezekinya untuk dia nikmati, untuk dia dapat. Akan ada jalan lah bagi dia akan menikmati lagi 2 pinggan tu. Baru mati. Tapi apa yang berlaku sahabat-sahabat sekalian? Kita kena faham bukan maksud hikmah ni tak usah kerja. Duduk rumah, tak kerja. Bang, kerja bang, nak bayar yuran sekolah anak. Benda tu semua dah dijamin. Tak dengar kau Zainal Hafizah cakap, tanda mata hati buta. Kalau bukan tu, tolong faham betul-betul. Bukan maksud dia tak suruh bekerja, tak suruh berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut, Tapi fahamkan baik-baik. Bila berlaku keadaan salah faham, bila berlaku keadaan terbalik, bersungguhnya kat mana? Kat benda yang Allah jamin. Benda yang Allah tuntut, dia pedulikan pun tidak. Dia abaikan, dia cuaikan. Kat situ kita kena faham, dia kena baca sekali, dia kena nampak secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah. Okey sahabat semua? Jadi benda ni akan berlaku dalam sebuah kehidupan kalau tidak betul-betul memahami konsep ini. Kita akan bertemu dengan satu keadaan berusaha habis-habisan nak cari rezeki. Timbullah cita-cita, okey, kena ada rumah besar macam ni, kena ada banyak kereta macam ni. Bahkan kadang-kadang wallahualam benda ni kena diperhalusi baik-baik sahabat-sahabat semua. Seolah-olah menjadi satu trend pula dalam marketing, strategi marketing, bisnes dan sebagainya, iaitu menunjukkan apa yang kita ada. Ustazah difahamkan sebab ustazah juga masuk dalam kursus-kursus strategi marketing dan sebagainya. Rupa-rupanya bagi orang barat meletakkan pula kena tunjuk. Tengok bisnes aku ni berjaya setara mana? Tengok kereta akulah. Tengok setara mana bisnes aku berjaya? Tengok rumah akulah. Jadi diperlihatkan. Kadang-kadang bagi orang yang filter dia tak cukup baik, dia bukan dapat melihat semua tu dari sudut yang positif. Kalau orang tu filter dia bagus, dia tengok semua tu boleh bawa dia pada Allah, mengingati Allah. Sebab tu benda tu tak boleh kita kata salah, totally salah. Jadi benda tu tengok macam mana perspektif kita melihat lah. Bagi orang yang kadang-kadang tak cukup memahami filter dia kurang, tuan-puan sekalian, jadi dia akan rasa bahawa kayu ukur kepada kejayaan dalam mencari rezeki, dalam bisnes adalah rumah sebesar mana, kereta sebanyak mana, aksesori yang dipakai ni semahal mana. Jadi akhirnya dia tumpukan seluruh daya upaya untuk apa? Target yang dia letak. Kok mana pun aku kena capai ni, kena capai, tahun ni kena tukar kereta, kena tukar rumah, kena macam-macam. Sehingga dia tidak sedar berlakunya kecuaian pada perkara yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dia. Kalau itu berlaku, mata hati dah kotor. Mata hati tu rabun, mata hati tak sihat. Kena dirawat, kena buat sesuatu, mohon pada Allah biar Allah bersihkan, kita usaha cari ilmu. Kalau tak itu yang akan berlaku dan kita berada di dunia yang hari ni macam-macam sahabat-sahabat semua,
Kita dapat tahu macam banyak perkara. Jadi kita ni memerlukan kepada qalbun salim, nak filter semua ni. Jangan ambil masuk pakai semua, ya. Jadi apa yang berlaku, kita akan bertemu dengan, ya, dan Ustaz bukan cakap pada orang, ya, kita pun nak kena hati-hati. Bertemu dengan satu keadaan, dikerahlah segala keupayaan, tenaga daripada celik mata sampai nak tidur balik semula, berfikir tentang kekayaan, kemewahan, tentang harta, tentang semuanya atas nama kononnya rezeki, sedangkan semua itu dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Ada benda yang Allah tuntut, kita jadi lupa. Allah tuntut apa? Perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Perbaiki ibadah kamu kepada Allah. Mana sifat kehambaan kamu kepada Allah? Apa dah jadi dengan tawakal kamu? Apa dah jadi dengan takwa kamu? Itu yang dituntut oleh Allah kepada kita semua. Ustazah bawa satu contoh lagi sahabat sekalian, ya, daripada surah Taha ayat 132. Ini dalam bab dengan anak-anak. Tengok kadang-kadang kita dengan anak-anak, ya Allah, bersungguhnya. Ya, baca dek buku dek. Okey, tuition sana, tuition sini. Dapat berapa ujian ADMAT baru ni? Dapat 96. Tak nak 96. Mama ada 100, adik kena 102. Lepas tu bagilah itu ini macam-macam lah. Tapi tengok, bagus meletakkan anak, kesungguhan nak cari ilmu, kesungguhan nak suruh berjaya. Tapi nak tengok basirah tu ada ke tak ada, bersinar tak bersinar mata hati, tengok side yang lagi satu. Apa dia? Ada benda Allah tuntut pada kita sebagai mak ayah terhadap anak-anak. Apa dia? Rujuk surah Taha. Ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Sadaqallahul Azim. Dan perintahkanlah ahli keluarga kamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam menunaikannya. Kami tidak minta daripada kamu rezeki, bahkan kami yang memberi kamu rezeki, dan akibat yang baik itu adalah kepada orang-orang yang bertakwa. Nampak sahabat semua? Apa yang Allah tuntut daripada kita ibu bapa? Apa dia? Didik anak kita untuk kenal Allah. Didik anak kita untuk melaksanakan ibadah salat sampai dia khusyuk dalam salatnya. Sampai solat itu sahabat sekalian dapat mencegah dia daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan nak melaksanakan perintah ini, tuntutan ini memerlukan kepada apa? Wastabir 'alaiha. Kukuhkanlah kesabaran. Saling sabar menyabarlah kamu. Sebab benda ni makan masa yang panjang. Ya, kena istiqamah. Nak sentiasa mengingatkan anak. Apa dia? Wa'mur ahlaka bisalah. Nak ingatkan ahli keluarga, nak ingatkan suami, nak ingatkan isteri, nak ingatkan anak-anak. Untuk apa? Menunaikan tanggungjawab. Tuntutan Allah kepada kita, iaitu menunaikan salat. Sebab salat ni sahabat-sahabat semua, kalau kita tengok dalam surah Taha juga, ya, mungkin ayat, saya tengok di pada ayat 10 sampai 14 tu, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk ingat kepada aku. Jadi ibadah salat ni tuan-puan sekalian, ini adalah pembuktian kita terhadap penghambaan diri kita kepada Allah. Jangan cakap, oh saya ni hamba Allah yang baik, saya ni hati dengan Allah sangat dekat, saya ni ma'rifatullah segala macam, solatnya tidak. Jangan cakap macam itulah. Sebab apa? Wa aqimus salata li dhikri. Dan dirikanlah salat untuk ingat kepada Allah yang merupakan Tuhan kamu, ya, yang menciptakan kamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku ni Allah, tak ada yang selain aku, maka sembahlah aku. Ya, tak ada selain aku, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Diikuti dengan ayat wa aqimus salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepada Allah yang menciptakan kamu, Tuhan kamu, ya, yang tidak ada sekutu dengan apapun. Kembali kepada salat.
Jadi ada tuntutan. Tuntutannya apa? Wa'mur ahlaka bis-salah. Tapi apakan daya, hati kotor, sinar hati tak cukup kuat, mata hati rabun, buta, ya, rabun jauh, rabun dekat mata hati ni, maka apa yang berlaku? Disuruh anak, ditatang anak, dipenuhi keperluan anak untuk dia survive hidup dunia. Yang kononnya dia boleh survive bila dia tahu tentang ilmu bisnes, dia boleh survive bila dia ni dia jadi pakar dalam bidang kimia, dia boleh survive kalau dia ni pakar macam kita juga, jadi doktor pakar lah, PhD banyak mana. Tapi kita tak suruh dia sembahyang. Kita tak didik dia solat. Kita tak perbaiki solat anak kita. Kita tak bawa sama-sama keluarga kita sampai faham solat ni kena khusyuk kepada Allah. Jangan bagi perbuatan saja tapi hatinya lari daripada Allah. Sedangkan Allah perintahkan wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk ingat kepadaku, yakni ingat kepada Allah. Boleh nampak ya sahabat-sahabat semua. Jadi maksud dia apa? Ketika mana kamu mengerah kesungguhan kamu untuk perkara yang Allah jamin, tapi kamu melalaikan pada perkara yang Allah tuntut, ketahuilah sebenarnya kamu tidak yakin dengan Allah. Kamu tak faham pun agama ni apa dia. Ya, kamu punya mata hati tu rosak dah, rabun dah. Baikilah, carilah penawar. Ya, cari ilmu, baca Quran, berdamping dengan orang soleh, banyakkan zikir, banyakkan taubat. Hati tu dah rosak, hati tu dah kotor. Kenapa? Sebab kamu berikan kesungguhan yang tak bermakna pun. Sebab dah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada perkara yang saya sebut tadi, bukan maknanya tak payah buat apa-apa, ya, sebab berusaha juga adalah tuntutan daripada Allah. Usaha, ya, Allah sayang, Allah cinta kepada orang-orang yang berusaha untuk apa? Menjemput rezekinya. Rezeki Allah dah tentukan, tapi cari jalan, ya, berusaha. Allah berikan kita kemampuan, kekuatan yang Allah bagi ni, dengan izin Allah cari. Itu pun tuntutan daripada Allah juga, ya. Itu kena faham dengan secara yang sangat saling lengkap melengkapilah pemahaman tersebut, ya. Tapi yang kita sebut ini ketika mana kesungguhan kita hanya pada perkara yang Allah dah jamin, tapi tidak pada perkara yang Allah tuntut. Ya, Ustazah, sebelum Ustazah akhiri, ya sahabat semua, nanti insya-Allah pada minggu hadapan pun Ustazah akan cuba lengkapkan lagi lah, ya, pemahaman kita terhadap hikmah yang kelima ni. Contoh dia macam ni, saya nak bagi ayat Quran, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok dalam surah At-Talaq, ya tuan-puan sekalian. 558, ya, muka surat 558. Ini memang satu perkara yang kita boleh buat sifil lah, ya, gambar rajah. 558, okey, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat ni orang panggil ayat 1000 dinar, kan, ya. Okey, ayat ni sahabat sekalian ini jelas sangat, ya, apa yang sebenarnya dituntut, apa yang sebenarnya Allah jamin. Contoh, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Okey, agak-agak ini tuntut ke jamin? Wa may yattaqillah, barang siapa yang berusaha, bersungguh, ya, cuba menjadi apa? Yattaqillah, dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Ini tuntut ke jamin? Kalau kita nak faham dalam konteks kita bincang sekarang, ini tuntutan. Maknanya tuntutan kita sebagai hamba Allah apa dia? Jadilah orang bertakwa. Kalau takwa kita kurang, tambah, cari jalan sampai kita benar-benar takut kepada Allah. Jadi pagi, petang, siang, malam, sebenarnya tujuan, destinasi hidup kita, kerjaya kita secara profesional dengan ilmu dan kemahiran, kita nak buat apa dia? Macam mana aku nak jadi orang bertakwa, ya? Macam mana aku nak tambahkan lagi takwa aku ni, ya? Apa yang Allah akan jamin?
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dia, yakni Allah, akan memberikan kepadanya jalan keluar. Apa yang Allah jamin? Allah jamin jalan keluar kepada seluruh persoalan hidup, seluruh masalah hidup. Yang kadang-kadang tak daya dah ke otak kita nak fikir, tak tahu nak buat macam mana dah. Kadang-kadang kita pernah terkeluar perkataan, kita dah tak ada daya nak buat apa-apa. Kita tak tahu dah nak buat apa-apa, tak mampu nak buat apa-apa. Tapi Allah, ya, maha berkuasa, maha gagah. Segala kuasa di tangan Allah. Allah janjikan kepada kita, kamu takwa kepada Allah, aku sediakan untuk kamu jalan keluar atas segala persoalan hidup kamu. Masalah kita di mana? Masalah kita berusaha habis-habisan cari jalan keluar, tapi takwa tak bertambah. Solatnya tidak. Ya, tak ada rasa takut kepada Allah. Oh, saya ni dah benci dengan kemiskinan saya ni. Saya pun nak hidup mewah, saya pun nak hidup senang. So nak keluar daripada apa? Tak nak jadi hidup yang macam ni, nak hidup yang lebih baik, nak hidup senang apa segala macam. Tak apalah, berjudi pun berjudilah. Ya, tak apalah, riba pun ribalah. Tak apalah, pukul orang pun pukul orang lah. Rompak bank pun rompak bank lah. Maknanya apa? Dia berusaha nak keluar daripada kemelut hidup dia, tapi dia tidak menjadikan takwa sebagai jalan untuk keluar. Nampak sahabat-sahabat semua? Kadang-kadang kenapa kita rasa macam hau biru hidup kita, kacau bilau pemikiran kita, sebab kita pergi tumpukan kepada apa? Cari jalan keluar, tapi kita lupa untuk apa? Menambah ketakwaan kita kepada Allah. Sedangkan Allah jamin, kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan sediakan untuk kamu jalan keluar. Kalau benda tu haram, jangan sentuh. Kalau benda tu haram, jangan buat. Walaupun kita kata, oh itu akan mendatangkan pulangan yang besar. Kita akan dapat projek yang hebat. Kita akan dapat rezeki yang lumayan. Haram. Takwa. Ada filter dalam jiwa kita, namanya filter takwa. Yang menjadi sempadan untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kita takkan buat. Percayalah, Allah akan berikan kita jalan keluar. Allah akan berikan nikmat yang mencurah-curah kepada kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Janji daripada Allah. Allah akan berikan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Tuntutan tadi apa? Supaya kita jadi manusia yang bertakwa. Tumpukan jadi manusia bertakwa. Takut kepada Allah. Cermat dalam hidup. Hati-hati. Sempadan kena jaga. Ketaatan, maksiat. Mana yang haram, mana yang wajib. Semua tu dalam perkiraan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi kamu rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Semua ini memerlukan kepada keyakinan sahabat-sahabat semua. Kalau tak yakin, memang kita akan katalah alamat kaya lah kalau main halal haram ni. Semua tak boleh belaka. Ada yang cakap macam tu. Ya, sebab tak yakin. Tapi bila yakin dengan Allah Azza wa Jalla, Allah boleh bagi daripada jalan kita tak sangka-sangka, tuan-puan. Lanjut. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Maknanya apa? Allah tuntut kita. Yang dituntut adalah jadilah manusia yang bertawakal. Ya, kuatkanlah tawakal, pergantungan diri pada Allah. Tawakal kamu ni terlampau lemah, sandaran kamu ni terlampau lemah, kamu ni asyik takut dengan manusia aje, tak bersandar dengan Allah, tak tawakal pada Allah. Maka kerja kita apa tuan-puan? Urusan kita apa? Urusan besar ni, bagaimana untuk menjadikan hati kita ini bersandar dengan Allah. Nak kena kenal Allah, nak kena yakin dengan Allah. Ya, menghayati Asma'ul Husna. Banyak beberapa jalan yang kita kena faham nak kenal Allah macam mana. Melalui Quran, melalui sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab takkan datang tawakal tu, datang macam tu aja. Tak. Bukan semudah kata-kata, ada tawakal dah Ustazah. Tak. Yakin. Mengenal Allah. Allah yang maha hebat. Ya, kita tengok Quran macam mana cerita tentang sejarah-sejarah. Ya, para Nabi, sejarah orang soleh. Kita tengok macam mana akibat kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang munafik, orang-orang jahat. Ya, kita tengok dan kita tahu semua itu kekuasaan Allah. Wal aqibatu littaqwa. Segala penyudahan adalah kepada orang yang bertakwa. Penyudahan yang baik ni wal aqibatu littaqwa, untuk orang bertakwa. Jadi kita berfikir macam mana nak jadi orang tawakal. Ya, kena cari jalan, berdoa minta kepada Allah. Di situ kita letakkan ijtihad, kesungguhan. Apa yang berlaku? Fahuwa hasbuh. Allah jamin, aku akan cukupkan urusan kamu.
kamu akan rasa cukup sangat dengan Allah dalam hidup. Biarlah orang lain berkaih-kaih, itu tak ada, ini tak ada, merungut, mengeluh apa semua. Allah berikan ketenangan dalam hidup kamu dengan memberikan nilai apa? Kecukupan. Percayalah, manusia yang tak pernah mengenal erti cukup dalam hidup dia, dia akan lelah, penat dan azab sekali. Sangat penat, lelah dan azab. Betul. Apatah lagi, kita tak pernah rasa cukup, ya, tak ada rasa kecukupan, tak ada rasa cukup. Umur kita makin meningkat, badan kita makin lemah, tapi hati kita bergelora, tak pernah rasa cukup. Masya Allah, benda tu kontradik, tuan-puan. Kita dah tak terdaya, tapi kita nak usaha. Kita dah tak terdaya, tapi kita nak itu, nak ini. Allah ya Tuhan, sengsara hidup. Azab, penat, lelah. Tapi manusia yang bertawakal kepada Allah, yakin dengan Allah, berpegang teguh dengan Allah, hatinya sasa tenang dengan Allah yang maha hebat, yang maha kuasa, fahuwa hasbuh. Allah akan sentiasa mencukupkan diri hamba Allah itu. Rasa cukup dengan apa? Dengan Allah. Siapa yang benar-benar, ya, seolah-olah macam ni, siapa yang ada Allah dalam hidup dia, maka seolah-olah dia dapat semua. Siapa yang kehilangan Allah daripada hidup dia, maka dia hilang semua. Jadi bagi orang yang dapat keredaan Allah, kasih sayang Allah, pandangan Allah, itu dah cukup sangat, sahabat-sahabat semua. Bukan cukup dengan maksud dah cukup dah. Tak, bukan ayat macam tu. Dah terlalu cukup, sangat cukup, amat cukup. Jangan cakap ayat tak apalah, cukup dah Allah. Jangan cakap macam tu. Bukan macam tu intonasi, cukuplah Allah. Cukuplah Allah tu dengan gembira, dengan teguh. Hasbi Allah. Cukup bagi kami Allah. Cukup hasbunallah. Bukan intonasi hasbunallah. Bukan macam tu. Ya, boleh faham maksud Ustazah ya? Kita rasa berbangga dah. Cukup. Rasa cukup dengan Allah. Bagi orang yang tawakal, Masya Allah, perfect hidup. Kenapa? Sudah rasa dicukupkan. Ya, dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, dah rasa cukup. Macam Zah pernah cakap kan, ya, seorang yang berusaha jual buah ke apa benda, orang kata kalau setakat jual sikit-sikit macam tu bukanlah cepat kaya kan, tapi hatinya senang, hatinya lapang. Kenapa? Sebab dia pun ada keyakinan. Siap tulis lagi dekat dia punya kereta tolak tu, kereta sorong tu, ya, jangan sedih, jangan dikhawatirkan, jangan takut miskin kerana kamu adalah hamba kepada Allah yang maha kaya. Habis cerita. Ya, senang hati. Bersandar dengan Allah. Ustazah kadang-kadang buat satu analogi kan. Kalau kita baik sangat dengan suami kita kan, ya, loving couple, suami bertanggungjawab apa semua kan ya. Tiba-tiba kita ni dalam akaun tak ada apa pun, tinggal RM9 je, ataupun tinggal RM1 je. Itu pun sebab kalau tak kena tutup akaun kan. So tinggal RM1. Tapi suami kita ada 18 bilion. Suami kita baik, suami kita bertanggungjawab, suami kita pernah cakap dengan kita, tak apa dek, tak ada duit pun, apa-apa hal minta dengan abang, ya. Adik kan isteri orang kaya. Agak-agak tuan puan nak pilih tenang ke resah? Saya pernah tanya soalan ni masa kuliah dekat satu masjid tu. Ada muslimat jawab, resah ustazah, mana boleh orang lelaki berbanyak duit ni, ya Allah. Ya, saya gelak je lah, maknanya memang kita suka cari jalan fikir cara susah, ya. Jadi kalau tanya ustazah, senang hati, tak apalah duit kita tak ada, tapi suami kita dah janji kan, dan suami kita terbukti baik. Kita nak pergi mana-mana, bang, nak beli tu keluar, bang, nak itu ambil duit ni. Baru suami ada 18 bilion pun, ya, dah rasa macam, ataupun dah ada 1 juta pun dah rasa macam lapang hati kita kan. Ya, tidur pun lena. Kenapa? Laki kita kaya. Tuan-puan, Allah memiliki segala-galanya, semuanya Allah punya, khazanah langit dan bumi. Kalau kita masih rasa miskin sangat, percayalah, kita kurang keyakinan, ada lagi masalah pada hati kita dari sudut apa? Sandaran, tawakal, penyerahan kita kepada Allah yang maha kaya. Ya, Allah maha kaya yang maha terpuji. Tidak perlu kepada apa-apa pun. Qiyamuhu binafsih. Allahu akbar, subhanallah. Innallaha balighu amri. Siapa tawakal kepada Allah, yang tadi yang kita punya tuntutan suruh tawakal, maka Allah jamin Allah akan sampaikan dia kepada semua cita-cita dan urusan dia. Semua urusan dia akan diselesaikan oleh Allah. Innallaha balighu amri. Dia akan menyampaikan dia kepada urusan-urusannya.
qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua itu Allah jadikan bagi sesuatu itu terlalu mudah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi nampak tuan-puan, jangan kita berpenat untuk mencukupkan tapi tawakal tak ada. Jangan kita berpenat untuk cari jalan keluar tapi takwanya ke laut. Macam itulah lebih kurang ayat dia. Mudah-mudahan perkara ini kita fahami. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mengundur diri dulu untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa InsyaAllah pada malam esok dengan tajuk untuk kitab Targhib wa Tarhib. Tajuk kita adalah tentang babus sunnah, tentang sunnah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesihatan yang baik. Masya Allah sahabat-sahabat sekalian, ingatlah Allah banyak-banyak. Kita sama-sama saling doa mendoakan. Sebenarnya dalam hidup ni kita selamat kerana Allah selamatkan kita. Kita terdedah sangat dengan segala bentuk kemudaratan, keburukan yang datang daripada tangan-tangan kita sendiri. Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita banyak sangat benih-benih busuk, benih-benih buruk yang kita tanam. Bila dah lama, baru kita perasan kita tuai balik benih tu. Dah jadi apa? Dah jadi pokok yang berduri. Dah jadi pokok yang buahnya busuk. Macam manalah kita nak buat? Jadi sebab itu, dalam hidup ni, ya Allah, kembali pada Allah, banyakkan taubat kepada Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan banyakkan berdoa. Kadang-kadang sahabat sekalian rasa bersyukur sangat pada Allah. Sebab Allah masih sudi menguji kita. Allah menguji kita dengan rasa macam mana tuan-puan. Bila Allah uji tu, kita nampak, kita rasa, ya Allah, Allah nak sedarkan aku. Ya Allah, Allah tahu sangat, Allah Maha mengetahui. Kita tu, hati kita tu dah terpaling. Dah berpaling dah kepada apa? Kepada keindahan dunia yang ranum, yang hijau, yang nampak merah. Nampak cantik sangat. Kita palingkan daripada apa? Allah yang Maha cantik, Allah yang Maha indah. Kita kononnya kawan orang kaya. Terpaling hati kita daripada apa? Allah yang Maha kaya, Allah yang Maha mencukupkan, Allah yang Maha memberi rezeki. Allah Maha mengetahui tuan-puan. Hati kita berpaling. Jadi ketika Allah tarik balik hati tu untuk kembali kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, bersyukurlah. Jadi mudah-mudahan kita menikmati sebuah kehidupan yang sangat indah. Tawakallah kepada Allah. Kita tak harap pujian manusia, kita tak hidup kerana manusia. Serah diri pada Allah. Perjalanan kita ni memang kita akan bertemu Allah nanti seorang-seorang. Seorang-seorang nanti menghadap Allah, bertemu Allah. Jadi buat baik-baik, sama-sama saling mendoakan. Ustazah minta maaf tuan-puan salah silap Ustazah. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini jadi jariah kepada kita semua. Subhanallah, bila kita ada buat benda tak ikhlas, tak cukup ikhlas, Allah yang Maha baik uji kita. Allah yang Maha baik sudi untuk apa, bersihkan. Kadang sampai kita terasa ni aku tak ikhlas ni, Allah bagi dah macam-macam ujian macam ni. Alhamdulillah, Allah Maha baik. Pujilah Allah banyak-banyak. Wasabbih bihamdi rabbik. Maka pujilah Allah Tuhan kamu dengan sebanyak-banyaknya. Ustazah nasihatkan kepada diri Ustaz sendiri dan kepada semua yang mendengar. InsyaAllah sahabat semua, petang esok jam, kalau tak silap jam pukul 3 petang kalau tak silap, ada satu forum anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Ustazah turut serta sebagai panel dengan salah seorang sahabat kita daripada Makkah Mukarramah. Untuk bersama-sama dalam forum yang insya-Allah nak menyuburkan rasa rindu kita kepada tanah suci Makkah dan Madinah dengan forum yang bertajuk lupa pula tajuk. Apa tajuk dia Anwar? Kerinduan yang indah ke macam itulah lebih kurang. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya Ustazah menjemput semua, jom kita bersama-sama dengan masuk kepada Facebook Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Dan itu saja daripada Ustazah. Sekali lagi Ustazah mengajak semua untuk menyertai Mihrab Coaching Qalbun Salim yang akan bersiaran kali ketiga dan keempat pada hari Sabtu Ahad ni insya-Allah, dan Mukim Mihrab Coaching yang akan bermula pada 1 September. Silakan untuk melihat di mana link yang sepatutnya untuk kita mendaftar kepada dua-dua program tersebut. Dan Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang sentiasa menyumbang kepada pembangunan fasa yang kedua Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Kami dari masa ke semasa akan menunjukkan progres tahfiz tersebut
Alhamdulillah progresnya sangat baik ya, dan kita masih lagi membuka peluang kepada tuan-puan sekalian ya untuk menanam benih-benih jariah ya di Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda.
berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada. Lantaran dosa, di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada, lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya